Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis, yang mana malam ni insya-Allah kita akan masuk mengikut buku ni bab yang keempat untuk bahagian yang pertama. Bahagian pertama iaitu berkaitan dengan iblis, syaitan dan tipu daya. Kita dah bahas pada bahagian pertama ni definisi iblis dan syaitan dan juga perbezaan antara kedua-duanya. Seterusnya ciptaan iblis dan syaitan, maknanya daripada mana asal ciptaan keduanya. Kemudian peringkat godaan iblis dan syaitan, nama anak-anak iblis, nama-namanya dan tugas-tugas utamanya. Itu kita bahas pada minggu lepas. Dan malam ni insya-Allah kita akan tengok perbahasan yang diambil ataupun dipetik oleh penulis ni, muka surat 21. Dia beri tajuk perumpamaan hati. Perumpamaan hati ni apa yang dia nak beritahu sini? Di manakah tempat yang menjadi sarang ataupun tempat utama syaitan itu bermain dalam jasad ataupun dalam badan manusia ni? Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata, berkata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa'alam anna al-qalba kal-hisni wa ala dhalika al-hisnu surun wa lis-suri abwabun wa fihi salamun وساكنه العقل والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن وإلى جانبه ربض فيه الهوى والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعد الثلم فينبغي للحارث أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وألا يفتروا عن الحراسة لحظة فإن العدوة ما يفتر. Maksud dia ni diambil daripada kitab asal Talbis Iblis. Maksud dia, wa'alam annal qalba kal hisni, ketahuilah sesungguhnya hati itu bagaikan taman. Wa ala dzalikal hisnu surun, dan di sekeliling taman itu ada pagar. Walisuri abwabun wa fihi salamun, pagar itu mempunyai beberapa pintu. Wa fihi salamun wa sakinuhul aqlu wal malaikatu tataraddadu ila dzalik. Sekalipun begitu, di sana masih ada celah-celah yang pecah yang dapat dimasuki.
Jadi dia sebut dalam perbahasan kita malam ni perumpamaan hati sebagai tempat lalu lalangnya godaan dan bisikan syaitan, dan juga lalu pada tempat tersebut selain daripada godaan dan bisikan syaitan ni, dia lalu juga seruan-seruan kebaikan daripada malaikat. Dia kata yang menjaga celah-celah yang pecah ini adalah akal dan juga para malaikat. Maknanya dia umpamakan hati itu umpama taman yang cantik, yang indah. Taman yang cantik dan indah itu ada pintu-pintu utamanya. Tapi walaupun dia ada pintu dan ianya berpagar, kadang-kadang ada juga keretakan di pagar tersebut yang tak disedari. Jadi Ibnu Jauzi dia sebut pada kita, keretakan pagar, celah-celah yang tak sedar tu dijaga oleh akal dan juga malaikat. Apa lagi kata dia? Wa ila janibihi rabada fihi al-hawa wasyayatinu takhtalifu ila dhalika ar-rabat. Ada beberapa pasukan penyerang yang sentiasa menyerang celah-celah yang pecah itu, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Maknanya pagar yang menjaga taman yang elok tu, bahagian-bahagian yang retak dan pecah itu dia sebut tadi dijaga oleh akal dan juga malaikat. Tapi ianya juga selalu diintai oleh hawa nafsu dan syaitan, bahagian yang retak tu. Maknanya bahagian yang retak tu ada yang nak menyerangnya, iaitu hati, iaitu hawa nafsu dan juga syaitan. Wal harbu qa'imun baina ahli al-husni wa ahli ar-rabadi wasyayatin la tazalu taduru haula al-husni. Dan peperangan itu berlaku di antara pihak yang ingin menyerang dan juga pihak yang ingin menjaga pagar yang retak tersebut. Jadi disebut pada kita perumpamaan yang detail, perumpamaan yang sangat terperinci ni. Kawasan hati manusia yang dipagari dengan rahmat, dipagari dengan hidayah Allah. Tapi walau macam mana pun pagar rahmat dan pagar hidayah itu tidaklah sempurna, sebab dia bergantung kepada pemilik hati itu, iaitu manusia, sejauh mana dia nak baiki keretakan yang ada mengelilingi hatinya tu. Sama ada akal dia kuat ataupun bersamanya dia dalam hidup dengan malaikat itu kuat, maka menyebabkan pagar hati itu kuat, dapat dijaga daripada serangan hawa nafsu dan juga serangan daripada syaitan. Jadi dia sebut pada kita ruang-ruang hati yang kosong, ruang-ruang hati yang retak itu sentiasa diintai oleh pihak yang ingin menyerang daripada kalangan hawa nafsu dan juga daripada kalangan syaitan. Maknanya kedua-dua pihak yang jaga pagar, pihak yang berada di luar pagar untuk membolosi pagar tu, sentiasa mengintai peluang bila kita boleh masuk dan bilakah akal dan malaikat itu lengang, ataupun dalam istilah lainnya manusia itu leka, tak jaga hati dia. Kata Al-Imam Ibn Jauzi lagi, tatlubu ghaflatal haris wal ubura min ba'di thalami fayanbaghi lil haris an ya'rifa jami'a abwabil husni alladhi qad wukkila bihifzihi wa jami'i thalami wa an la yaftaru 'anil hirasati lahzatan fa innal aduwa ma yaftar. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, maka hendaklah pihak yang menjaga pagar-pagar yang retak itu tidak lalai dengan pihak yang bakal menyerang, iaitu hawa nafsu dan juga syaitan. Dan hendaklah pemilik hati itu, taman yang indah itu, mengenali di manakah tempat-tempat masuknya, di manakah pintu-pintu yang tak disedari, sehingga syaitan dan hawa nafsu boleh menguasai taman yang elok lalu merosakkan taman itu. Jadi perumpamaan hati yang ingin dibawa oleh Al-Imam Ibn Jauzi ni cukup jelas lah. Dia nak beritahu pada kita bahawasanya hati itu ialah tempat menerima hidayah Allah
menerima rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan hati itu dijaga. Kan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada jasad manusia itu adanya seketul daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baiknya daging itu maka baiklah keseluruhan jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila orang kata apa, buruknya daging tu, maka buruklah keseluruhan jasadnya, yakni perbuatan jasad tu. Ala wahyal qalb, kata Nabi, ketahuilah ianya ialah hati. Bahasa Melayu kita, perkataan qalb dia akan terjemah dengan hati, tapi sebenarnya dia kurang tepat. Nak terjemah dengan hati itu kurang tepat. Sebab hati, orang Arab bila mana sebut hati, dia tak sebut qalb, dia sebut kabid ataupun kibdah. Kabid ataupun kibdah tu ialah hati. Kalau dalam badan manusia kita ni, yang duduk dekat dengan pankreas tu hati, yang duk simpan toksin dalam badan itu hati. Perkataan qalb yang bermaksud bahasa Melayu kita terjemah hati, ianya lebih kepada merujuk jantung sebenarnya. Itu lebih tepat. Tapi nak kata jantung yang berdegup yang ada dalam badan kita ni, itu pun bukan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi tu. Cuma bolehlah kita katakan terjemahan tu boleh nak terjemah. Tapi nak sebut pada kita, adakah jantung itu tempat lalunya seruan-seruan kebaikan daripada malaikat, ataupun bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan? Dia tak dapat nak kata itu sebenar-benarnya tempat, tak juga. Sebab kalau orang yang dia sakit jantung, lepas tu buat pembedahan jantung, tukarlah jantung orang lain, ataupun letaklah something yang nak bagi kuat jantung dia, bateri ke apa, dia tak jadi terfikir godaan ataupun tak akan datang bisikan orang lain. Kan? Contoh kalau orang tu ada sakit jantung, buat pembedahan, tukar jantung, boleh ke? Saya tak pastilah, kena tanya orang dalam bidang perubatan. Kalau tukar, andai katalah boleh tukar jantung, jantung kita jam, tak boleh guna, kolesterol banyak, tukar jantung orang, banyak duit buat pembedahan tukar jantung orang. Jantung tu mungkin orang yang dah mati, disimpan mayat dia untuk buat stok bahagian organ-organ yang boleh pakai. Tukar dengan jantung dia, ambil jantung dia letak badan kita, ngam elok, pakai boleh, berdegup elok. Bila mana letaknya jantung dia dalam badan kita, adakah menyebabkan kita akan terfikir macam dia fikir dulu? Tak. Kita fikir cara kita. Kita tak akan jadi, sebab apa aku macam nak jadi perempuan ke, kalau kata jantung tu perempuan. Tak. Dia tak akan datang bisikan pemilik jantung lama tu. Tetap bisikan kita. Sebab tu perbahasan hati ni dia perbahasan yang agak rumit dan teknikal, sebab nak letakkan di mana? Di mana kedudukan dia? Wallahu a'lam. Maknanya kita tak boleh nak kata adakah ianya jantung ataupun hati yang dalam badan kita. Cuma sebahagian para ulama macam Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia katakan bahawasanya jantung ataupun qalb yang dimaksudkan dalam hadis tu ialah mata hati ataupun naluri manusia. Bila mana kita hidup ni, kita ada perasaan nak ke arah mana, maknanya kalau anggota badan kita ni tak komplit, adalah organ-organ yang lain ada dalam badan kita, organ orang lain masuk dalam badan kita, dia tidak mengganggu cara ataupun hala tuju naluri tu. Itu benda yang kita kena jelas dulu. Jadi perbahasan kita malam ni nak sebut pada kita bahawasanya tempat lintasan, bila mana kita fikir, sebab ada sebahagian ulama mengatakan tempat tu duduknya di belakang ni, belakang kepala. Saya tak pasti dalam istilah sains ataupun medical dia apa, otak kita ni dia ada bahagian depan, bahagian belakang, cerebellum ke cerebrum ke, saya tak pastilah, tu kena tanya. Dalil golongannya dia kata yang dimaksudkan dengan hati tu lintasan syaitan, lintasan bisikan syaitan dan juga seruan malaikat ni, dia duduk di belakang.
Dia bukan duduk di jantung hati ni, tak. Dalil dia apa? Dalil dia ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, iaitu hadis yang berbunyi idza nama ahadukum, apabila tidurnya setiap daripada kita ni, bila mana kita tidur, fa'aqada syaitan, maka syaitan akan mengikat bi'uqdatin thalatha uqad, syaitan akan ikat fil qafiyati ra'si ahadikum, di ujung kepala setiap daripada kita ni dengan 3 ikatan. Bila mana kita bangun pagi, kita tak buat beberapa perkara tu, ikatan tu tak akan terlepas, sebab hadis tu sebut di ujung kepala. Qafiyati ra'si ni maknanya duduk belakang. Kalau kita tengok tubuh badan manusia ni, bahagian otak manusia ni, bahagian mana yang paling penting? Bahagian belakang yang paling penting. Bahagian depan pun penting juga. Okay. Cuma bahagian belakang tu yang simpan banyak maklumat. Siapa yang dia kenal, dia berkahwin dengan siapa, anak dia siapa. Sebab tu kalau orang dia kena pukul belakang ni, ataupun dia rebah jatuh belakang, dia boleh ataupun berkemungkinan lupa ingatan. Berkemungkinan dia boleh lupa. Pandangan para ulama berbeza dalam bab ni. Okay. Kan hadis tu kita biasa dengar, bila mana kita tidur, syaitan akan ikat 3 ikatan. Bangun tidur, kalau kita tak buat beberapa perkara, ikatan tu tidak akan terbuka. Dalam hadis tu sebut, bila mana kita bangun, kita sebut nama Allah. Kita sebut nama Allah, maka terbuka. Halat uqdah, dalam hadis tu sebut terbuka satu ikatan. Dan bila mana kita sebut nama Allah, kita pergi bersihkan badan, sucikan diri, yakni kita angkat hadas, terbuka ikatan yang kedua. Dan bila mana kita salat ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala, terbuka pula ikatan yang ketiga. Nabi kata dalam hadis tu, siapa-siapa yang bangun pagi buat 3 benda tu, dia akan jadi diri dia tu tayyiban nafs, diri yang baik, tidak akan kena penyakit malas. Malas ini maksudnya malas buat ibadat. Jadi kalau tak selesai 3 benda tu, terlewat ke apa, badan jadi berat, payah nak buat ibadah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sendiri dalam hadis. Okay. Jadi ada sebahagian ulama kata, lintasan syaitan tu duduk di mana? Di belakang kepala kita. Di belakang kepala kita. Sebab tu kau tengok budak-budak kecil ni, kita jaga dia, terutamanya yang belum usia balik lagi, maknanya 2 tahun ataupun 3 tahun lah, dah start pandai bercakap 3 tahun, sampailah umur 7 tahun tu, itu waktu dia simpan semua maklumat yang dia tengok sekeliling dia. Sebab tu bila mana dia sampai pada usia 4 tahun, 5 tahun, dia akan start bertanya apa yang dia tengok. Itu memang perangai budak-budak. Dia tengok, dia akan tanya, apa benda ni ayah, apa benda ni mak? Dia akan tanya, sebab dia nak faham. Itu waktu maklumat masuk nak simpan belakang. Bila mana dia dah sampai usia balik, usia mumayyiz, bukan usia balik ni 15, mumayyiz umur 7 tahun tu, dia dah start boleh proses apa yang dah dia simpan dalam masa 3-4 tahun tu. Okay. Jadi ada sebahagian ulama kata itulah tempat lintasan syaitan, dan juga tempat datangnya seruan kebaikan daripada malaikat. Wallahu a'lam, para ulama berselisih dalam bab ni, menentukan di manakah yang dimaksudkan dengan hati itu sendiri. Tapi Ibnu Jauzi bila mana dia tulis kitab Talbis Iblis, dia buat perumpamaan. Dan perumpamaan dia ni kau tengok datang daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat. Ali bin Abi Talib ni dia pernah sebut, dia kata, ala ta'lamu, ketahuilah, innal quluba kal aniyah, sesungguhnya hati itu seperti bekas-bekas yang menadah sesuatu. Sekiranya bekas tu elok, bekas tu tak rosak, dia akan dapat menerima apa-apa yang baik yang bakal dicurahkan ataupun diletakkan dalam bekas tu. Dan sekiranya bekas itu mengandungi benda yang kotor, datanglah benda yang bersih, tara mana pun masuk dalam bekas tu, dia akan kotor. Dan sekiranya bekas itu pecah, maka bekas itu tak akan menampung apa-apa saja yang cuba ingin diletakkan dalam bekas tu. Perumpamaan hati, maknanya hati ni adalah tempat menerima hidayah Allah Azza wa Jalla.
Sebab tu hati ni ialah tempat terima berkat. Tempat terima berkat dan juga rahmat. Berkat dan rahmat ni banyak. Di mana beradanya berkat dan rahmat Tuhan ni? Berkat dan rahmat Tuhan ni salah satunya berada dalam majlis ilmu, majlis zikir. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, dan hadis ni disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Bab fadilat halaqah majlis ilmu. Nabi sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu duduk. Kata Al-Imam An-Nawawi, tujuan duduk dalam majlis ilmu ni ialah ingin memenuhkan hati kita dengan rahmatnya. Memenuhkan hati dengan rahmat ataupun dengan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga sebut, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpulnya satu kaum, satu kumpulan manusia dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali turun kepada orang yang berkumpul itu rahmat. Was sakinah, dan turun kepada orang yang berkumpul dalam majlis ilmu ni sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan yang ketiga Nabi sebut, mereka dikelilingi oleh malaikat. Imam An-Nawawi kata, sebab apa Nabi sebut dikelilingi oleh malaikat? Sebab malaikat itulah yang akan menjadi penyeru kebaikan kepada hati-hati yang berada dalam majlis ilmu tu. Dalam hadis lain Nabi sebut tentang hubungan kebersamaan malaikat dan juga manusia. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir baca Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang membawa kebaikan. Maknanya orang yang baca Quran, duduk dengan dia ni ialah para malaikat. Okey. Tapi nak beritahu pada kita, semua benda-benda fadilat ni, fadilat duduk dalam majlis ilmu, fadilat duduk dalam majlis-majlis yang baik, ataupun majlis zikir, ataupun buat baik pada orang, ataupun baca Quran, dia bertolak ataupun datang daripada isu hati itu sendiri. Kita guna perkataan hati lah mudah, walaupun hati tak apa nak tepat nak terjemah. Okay. Hati manusia. Sebab tu kalau kita tengok, ada di sana orang-orang yang bermajlis dengan majlis orang-orang yang baik, tapi tidak menjamin kemuliaan dan kebersihan hatinya. Kita tengok bila mana Nabi hijrah ke Madinah, bila mana Nabi sampai ke Madinah, ayat Quran tidak lagi bercakap, tidak lagi fokus tentang penyembah berhala ataupun musyrikin dan juga ahli kitab. Tapi ayat Quran sudah mulai fokus kepada satu golongan baru, namanya golongan munafik. Golongan munafik ni datang daripada perkataan nafaqah. Nafaqah tu maksud dia lubang ataupun terowong. Maksudnya orang munafik ni dia ada something dalam hati dia, kelompongan dalam hati dia. Kita tengok Abdullah bin Ubay. Bila mana Nabi SAW datang hijrah ke Madinah, dia menyembunyikan hasad dengkinya pada Nabi, dalam keadaan dia boleh duduk bermajlis sekali dengan Nabi. Orang munafik. Maknanya orang munafik duduk dalam majlis Nabi, dengar ilmu pada Nabi, solat belakang Nabi, berimamkan Nabi. Tapi bila mana balik jumpa sama-sama ahli kitab ataupun penyembah berhala, mereka berpura-pura. Saya nak sebut sini, duduk dalam majlis ilmu dah, tapi hati tak bersih juga. Jadi nak beritahu pada kita, dia bukan jaminan 100% orang tu bila mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia akan dapat kemuliaan hati, kebersihan hati. Tak juga. Kadang-kadang kebersihan tu datang sebelum dia datang ke majlis ilmu tu lagi. Sebab tu kita akan tengok, ada sebahagian orang dia melazimi majlis ilmu, tapi tujuan dia melazimi majlis ilmu bukanlah tujuan yang Nabi anjurkan. Nabi suruh masuk majlis ilmu ni ialah untuk tambahkan ilmu lagi. Tambahkan ilmu bagi rasa diri tu masih banyak diselaputi dengan kejahilan. Tapi ada orang dia datang majlis ilmu dengan sebab dia nak tengok yang berceramah tu bodoh kat mana. Ya, ada orang macam tu. 10 tahun buat kerja tu. Mari ustaz mana-mana pun tak pandai. Ni tak reti. Tu talbis iblis. Ni tak reti ni. Tapi suruh dia mengajar, bagi satu slot, pegang mic pun pensan tau. Okay. Cuma nak beritahu ada orang dia datang kerana benda tu.
Dia datang kerana benda tu, menyebabkan dia keluar pada majlis ilmu sama. Bahkan lebih teruk, dia masuk majlis ilmu jadi lebih teruk lagi. Sebab dia mencari keburukan. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, Nabi banyak buat perumpamaan. Nabi kata, innal mu'min kan nahl. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu seperti seekor lebah. Nabi sebutlah hadis riwayat Abu Daud. Apa maksud daripada seekor lebah tu? Lebah ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ilmu sains lah, Allah Ta'ala jadikan pada lebah ni, pertama Quran sebut wa auha ilan nahli, kami ilhamkan, kami wahyukan kepada lebah. Maknanya Allah Ta'ala sebut pada kita, dalam Quran pun ada surah berkenaan dengan lebah. Nabi pun sebut sifat orang beriman ni macam lebah. Sebab apa? Lebah ni dia masuk apa-apa tempat pun, dia tak cari keburukan, dia cari kebaikan. Dia masuk dalam satu kawanan pokok yang kesemuanya mungkin buruk, tapi mata dia cari mana pokok yang elok, sehingga dia dapat ambil stigmanya dan bawa balik ke sarangnya dan hasilkan madu. Mata seekor lebah ialah mata yang mencari kebaikan. Adapun mata seekor lalat, masuk tempat cantik, cari tempat paling teruk kau. Tuan-tuan tengok lalat, dia masuk tempat indah, kebun bunga, tetap nak cari tahi juga nak hinggap. Itu perumpamaan mudah saya nak bagi. Maknanya ada orang, dia memang macam tu. Datang daripada apa? Datang daripada hati. Sebab hati something, masuk mana-mana tempat, cari benda yang tak kena saja. Tidak dia mencari benda yang baik, tidak dia mencari benda-benda yang membawa kebaikan, apa semua tak ada. Okay. Jadi nak sebut pada kita, problem pada malam ni, perbahasan kita, problem yang kita nak sebut ni ialah kebersihan hati tu sendiri. Kebersihan hati. Sebab tu Nabi sebut al-birru ma tatma'innu bihil qulub. Kebaikan itu ialah sesuatu yang mententeramkan jiwa. Benda-benda baik ni ialah benda yang mententeramkan jiwa. Tapi kalau ada orang dia dah buat benda baik tapi tak mententeramkan jiwa, maknanya tujuan daripada dia buat benda baik tu ada something. Kita boleh tengok bagaimana Abdullah bin Ubay, contoh yang kita sebut tadi, duduk dalam majlis ilmu sekali dengan Nabi, solat di belakang Nabi, berimamkan Nabi, tapi tetap jadi ahli neraka. Tetap jadi ahli neraka. Bahkan kita tengok Musailimah Al-Kadzab, seorang Nabi palsu yang mengaku jadi Nabi dalam keadaan Nabi Muhammad tak wafat lagi. Dia mengaku jadi Nabi. Sebelum dia mengaku jadi Nabi tu, dia antara orang yang mendengar ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan, solat sama dengan Nabi juga. Cuma dia tengok tu, dia fikir macam mana aku nak cari pengaruh macam Nabi. Dia bukan nak cari hidayah, dia nak cari pengaruh. Dia nak cari pengaruh. Sebab tu dia duduk lama dengan Nabi, 4-5 tahun. Sebahagian riwayat kata Musailamah Al-Kadzab ni, dia orang Yamamah, jauh daripada Madinah. Lama dia duduk dengan Nabi, 4-5 tahun. Dia rasa macam dia dah okey, lidah pun dah rasa elok sikit nak bercakap, dah berani sikit nak duduk ke depan. Balik ke Yamamah, tiba-tiba buat pengumuman kepada penduduk Yamamah, sesungguhnya aku Rasul kepada penduduk Yamamah. Muhammad itu Rasul kepada penduduk Madinah. Hantar surat pula ke Nabi. Dia kata, wahai Muhammad Rasulullah, ketahuilah kamu itu Rasul bagi penduduk Madinah dan aku ini Rasul kepada penduduk Yamamah. Hari ini kamu jaga kawasan kamu, aku jaga kawasan aku. Siapa yang buat kerja tu? Yang pernah duduk dalam kuliah Nabi kot dulu. Bukan orang jauh, orang dekat. Mana yang saya nak sebut sini, bukan indikator ataupun orang kata apa, benda yang utama lah untuk menjamin seseorang tu hati dia bersih ialah dengan dia sentiasa duduk dengan orang baik. Kadang-kadang tak juga. Bila mana kita bahas, sebab ni kita akan tengok siri-siri ataupun sirah-sirah yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang diselaputi dengan kejahatan tapi akhirnya jadi orang baik. Bahkan kita tengok para sahabat seperti Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ni semua sahabat yang mempunyai sejarah hitam sebelum masuk Islam. Dan juga sahabat yang paling besar sekali, yang Nabi sendiri takjub dengar cerita dia, iaitu Salman Al-Farisi. Kan, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Salman Al-Farisi ni pernah diminta oleh Abdullah bin Abbas untuk cerita perjalanan dia ni masuk Islam.
Kalau kita tengok hadis yang panjang tu, kata Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi cerita kepada aku, dia ni sebelum datang jadi sahabat Nabi, seorang Muslim di Madinah, dia ni duduk di satu kampung di Turmuz, Tirmizi lah, kawasan orang-orang Tirmizi ni. Okay. Kampung nama dia Jai, nama kampung tu Jai, dan itu kawasan Parsi, itu kawasan Parsi. Okay. Dan dikatakan dia tu dalam daerah Shiraz. Shiraz hari ini di Iran. Shiraz ni antara tempat penghasilan arak yang paling terbaik di dunia daripada zaman dulu sampai sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dia ada satu jenama arak Sivas, Chivas. Sivas tu diperam di Shiraz. Ni beritahu nama, jangan beli pula, beritahu saja. Okay. Maklumat saja. Kalau tuan-tuan naik flight apa semua international nak pergi umrah, benda tu ada lah. Okay. Shiraz ni tempat penghasilan arak terbaik di dunia. Ada arak yang diperam sampai 100 tahun. Maknanya yang peram tu datuk, yang minum cucu. Datuk dah mati dah, tak sempat minum pun. Maknanya nak beritahu itu tempat penghasilan. Salman Al-Farisi ni mari daripada kawasan kampung tu, kawasan tu, dan dia tu pula anak kepada Dehqan. Dehqan ni maksud dia orang alim dalam agama Majusi dan juga pembesar, maknanya pemerintah ataupun orang yang ada jawatan sebagai ketua kampung ke, gubernur ke, itu istilah yang digunakan. Maknanya Salman Al-Farisi ni anak orang kaya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, orang ni kalau dia ada hati yang nak cari kebenaran, dia pasti akan jumpa kebenaran. Dan hati itu Allah Ta'ala akan bersihkan hati dia. Kita cerita secara ringkas. Salman Al-Farisi ni perjalanan dia, bila mana dia tu merupakan anak kepada seorang Dehqan. Dehqan ni kita sebut dah tadi lah, maknanya pembesar dan juga orang yang ada kedudukan dalam agama Majusi. Dia tu pada waktu dia muda, umur belasan ni, dia ada something dalam hati dia, tak puas hati dan rasa ralat dengan ajaran Majusi tu. Sembah api tak ketahuan hala. Maknanya lepas tu percaya dengan konsep dua Tuhan. Sebab tu kau tengok Majusi ni dia percaya dengan dua Tuhan. Dia nama Tuhan dia Ahura Mazda, bukan nama kereta. Okay, nama saja, nama Tuhan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Dia orang sembah dua-dua. Dan api pun dia orang sembah. Okay. Jadi dia ni rasa ralat. Ayah dia tugaskan dia jadi penjaga tempat agama Majusi tu, dan dia ni ditugaskan untuk sentiasa jaga api tu supaya tak padam api tu. Maknanya masukkan kayu api ke, bagi bara tu sentiasa ada. Dia pada waktu tu dia rasa ralat, sehinggalah satu hari dia tengok gereja orang Kristian. Dia tengok orang Kristian salat di gereja. Kebetulan hari itu ayah dia berikan dia satu tugas, iaitu tugas pergi tengok kebun ke apa kawasan. Dan dia ni ialah anak yang sangat dijaga dengan rapi lah oleh ayah dia. Ayah dia tak bagi dia keluar. Ayah dia mewahkan dia, bagi dia pembantu apa semua. Dan dia tu anak orang kaya, tak terdedah sangat dengan masyarakat. Perasaan nak keluar tu nak, tapi dengan sebab tertahan, sebab arahan ayah pada waktu tu. Okay. Sehinggalah ayah dia beri peluang dia keluar untuk urusan kerja ayah dia, tapi dia lalu di kawasan gereja orang Kristian. Dia tengok gereja tu dan orang Kristian solat ataupun bersembahyang dalam gereja tu. Macam mana dia sembahyang? Dia tertarik dengan agama orang Kristian. Dia duduk tengok orang Kristian solat sembahyang hari tu sampai ke petang, sehingga dia terlupa kerja ayah dia. Ayah dia sampai pening. Mana anak aku Salman? Upah orang, hantar orang suruh cari. Akhirnya tak jumpa. Salman balik semula ke rumah dia. Maka ayah dia tanya, kamu pergi ke mana? Dia kata, aku pergi nak buat urusan yang ayah dia suruh lah. Tapi tiba-tiba terserempak dengan kumpulan Kristian Nasara ni, duk tengok dia orang solat bersembahyang. Bila mana duk tengok dia orang solat tu, rasa terpegun. Dia beritahu pada ayah dia, dan aku duk rasa agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi. Dia sebut benda tu depan ayah dia. Ayah dia tu orang alim dalam agama Majusi.
Ayah dia kata, ketahuilah agama kita paling baik, agama ni lah agama nenek moyang kita. Ayah dia bimbang. Ayah dia pun ketatkan lagi kawalan, tak bagi dia buat apa-apa urusan luar, sehingga sebahagian riwayat kata ayah dia ikat dia dalam waktu-waktu tertentu, ataupun ayah dia kunci rumah, kunci bilik. Semua keperluan diberi, cuma nak beritahu pada kita, dia tu ada waktu-waktu yang disekat. Kebetulan kakak dia, sebahagian riwayat sebut kakak Salman Al-Farisi ni dipujuk rayu oleh Salman. Maknanya Salman minta tolong kakak dia untuk lepaskan. Kakak dia kesian, kakak dia lepaskan. Bila mana kakak dia lepaskan, dia hantar utusan pekerja ayah dia yang ayah dia letak untuk uruskan dia, suruh pergi tanya orang-orang Kristian tu macam mana nak masuk agama Kristian, ataupun macam mana nak jadi Kristian. Maka kebetulan pada waktu tu ada satu kumpulan padri daripada Syam datang ke kawasan Parsi tu. Maka dia buat surat, geng-geng Syam padri Kristian ni pun tolong dia orang. Saya ringkaskan cerita, dia dapat keluar pada rumah tu. Riwayat kata kakak dia yang lepaskan. Dia keluar pada rumah tu, dan itulah hari dia keluar tu sampailah dia masuk Islam. Dia tak balik-balik dari rumah ayah dia. Cuma cerita dia panjang. Ni dia cerita depan Nabi. Dia cerita juga depan para sahabat. Dia kata bila mana dia dibawa ke Syam oleh padri-padri Kristian. Syam ni Syria. Syam tu Syria hari ni. Damsyik hari ni. Kawasan Kristian. Okay. Sampai di Syam, dia tanya kumpulan-kumpulan padri itu, di manakah gereja yang penjaga gereja tu ataupun padri itu yang paling alim, yang paling disegani. Aku nak belajar, nak duduk dengan dia. Jiwa nak cari kebenaran. Saya nak sebut hati nak cari kebenaran tu ada. Sebab dia nampak agama Kristian yang paling betul. Lalu orang tunjukkan ada satu gereja besar di ujung kota Damsyik tu. Situ ada satu orang padri yang terkenal. Dia pun jumpa padri itu, dia beritahu nak jadi pembantu, nak belajar dan nak masuk Kristian. Dia dibaptiskan. Maknanya satu upacara nak masuk Kristian. Dia masuk Kristian, dia jadi pembantu gereja. Dia belajar dengan padri itu. Lama-lama dia belajar, dia perasan ada something dengan padri ni yang tak kena. Dia jiwa nak bawa kebenaran, nak cari kebenaran. Okay. Dia tengok padri ni tiap-tiap hari tertentu dia akan beri ceramah. Ceramah tu ceramah yang bersifat, orang kata apa, touching lah, bersifat dengan kesedaran kepada akhirat. Sedar hidup kita di dunia ni sementara. Harta-harta kita yang ada atas dunia ni tak dibawa mati. Maka kita buatlah, orang kata apa, saham dengan harta kita ni supaya kita bersedekah pada orang. Sebab itu pun adalah agama Kristian. Okay. Jadi orang-orang yang dengar khutbah dia tu, orang-orang pun kumpulkan duit bagi sedekah, berikan kepada padri itu, untuk padri itu sampaikan pada mana-mana pihak yang rasa layak terima sedekah. Sebab dia orang tak kenal mana orang miskin. Dan dia orang pun ada satu konsep kepercayaan kepada orang agama tu tinggi. Salman Al-Farisi perasan, setiap kali diberi duit emas, dinar emas ataupun perak, padri tu ceramah sampai orang menangis, orang rasa tertarik, jiwa disentuh dengan ceramah dia. Dapat duit tu dia simpan dalam bilik dia. Perangai daripada dulu lagi duk ada. Okay. Salman Al-Farisi perasan, dia simpan dalam bilik dia dinar emas sampai penuh, sab'a qilal, sebahagian riwayat sebut. Sab'a qilal tu maksud dia 7 kolah ataupun 7 tempayan. Penuh duit derma orang dalam bilik dia. Sampailah takdir Tuhan, padri itu meninggal, mati. Orang-orang di negeri itu nak muliakan padri itu, nak buat majlis pengkebumian yang besar-besaran. Ramai orang ziarah, sehinggalah Salman Al-Farisi beritahu pada semua orang yang datang tu, ketahuilah padri ni jahat, bukan padri yang baik. Orang semua terkejut. Sebab apa kamu kata dia jahat? Salman Al-Farisi kata, dia suruh kamu bersedekah tapi dia seleweng duit kamu. Dia tak sampaikan pada pihak yang perlu dia sedekahkan pun. Maka orang minta bukti. Salman Al-Farisi pun bawa orang ramai, buka pintu bilik dia, tengok 7 kolah emas penuh dengan duit emas. Daripada nak buat pengkebumian dengan cara terhormat, akhirnya orang-orang Kristian pilih untuk letakkan mayat dia di tiang salib dan dibakar. Pilihan perangai. Okay. Jadi Salman Al-Farisi itu dia jadi mangsa kepada orang agama yang tak betul.
Dia pun tanya orang lain, di mana lagi aku nak belajar. Lalu ada seorang beritahu pada dia, di hujung kota Damsyik ni ada satu orang lelaki, dia tu berpegang dengan ajaran Injil yang lama. Dia bukan Kristian macam ramai-ramai ni yang pandai sembah patung ni. Dia tak sembah patung. Dan aku tengok dia tu solat 5 waktu. Dia ada perbuatan dia solat. Kamu pergi belajar dengan dia. Okay. Bila mana dia pergi jumpa orang tua tu, dia tengok orang tu dah tua sangat dah. Jiwa tu, hati tu nak cari kebenaran. Poin kita malam ni ialah hati nak cari kebenaran tu. Okay. Bila mana dia tengok orang tu dah tua, dia tanya awal-awal, baru masuk hari pertama belajar, tanya dah. Tanya soalan, kalau kamu mati, aku nak belajar dengan siapa? First day, hari pertama baru daftar, tanya dah soalan tu. Kalau Tok Guru mati, nak belajar dengan siapa? Sebahagian riwayat kata, lelaki tu, dia merupakan seorang lelaki yang bersama dengan Waraqah bin Naufal. Yang Nabi jumpa dia bila mana Nabi turun pada Gua Hira. Sebab Waraqah bin Naufal ni dia ada grup dia. Sebab Waraqah bin Naufal bila mana Nabi terima wahyu di Gua Hira tu, dia pun dah tua dah. Sepupu pada Khadijah. Sebahagian riwayat kata Waraqah bin Naufal ni ada 10 orang kawan. 10 orang kawan ni dia tak puas hati dengan ajaran berhala di Mekah. Jadi dia orang pilih untuk beramal dengan ajaran yang paling dekat dengan wahyu, dan dia orang nampak saki baki ajaran Nabi Isa masih ada pada waktu tu. Dia orang berpegang dengan ajaran tu. Jadi dikatakan yang Salman Al-Farisi jumpa tu ialah antara kawan dia yang 10 orang. Maka kata orang tua tu, dia kata, kalau kamu nakkan ilmu yang betul, ilmu yang wahyu ni, kalau aku mati, kamu pergilah ke satu tempat di Iraq. Tuan-tuan boleh bayang daripada Syam, daripada Damsyik tu nak pergi ke Iraq jauh 1000 km. Dia kata situ ada satu orang kawan aku. Kamu duduklah situ, belajar dengan dia. Takdir Tuhan, dia belajar tak lama Salman dengan orang tu mati betul. Memang orang tua tu mati. Dia pergi ke Syam jalan kaki. Dia pergi ke Iraq jalan kaki. Saya tak ingat nama tempat tu, tapi dia dalam negara Iraq. Okay. Sampai di Iraq tu, tengok kawan tu pun dah tua dah. Macam biasa, hari pertama tanya, kalau kamu mati, aku nak belajar dengan siapa? Kawan tu pun kata, kalau kamu nak cari ilmu yang betul, kalau aku mati, kamu pergi ke satu tempat. Tempat tu, dia sempadan antara Turki dan juga Syria. 1000 km dah pintas pergi ke Iraq. Kalau mati, patah balik 1000 km ke sana. Jalan kaki. Ataupun 2000 km. Dia persempadanan antara Iraq dan juga Turki. Antara Syria dan juga Turki. Takdir Tuhan, dia pun belajar tak lama dengan kawan tu. Mati kawan tu. Akhirnya dia pergi balik ke sempadan tu. Pergi balik ke sempadan tu, macam biasa, geng-geng yang benar ni dah tua belaka dah. Tua juga geng tu. Hari pertama daftar tanya, kalau kamu mati aku nak belajar dengan siapa? Kalau kamu mati aku nak belajar dengan siapa? Maka jawab orang tua tu, kamu pergi balik ke Busra, patah balik ke Syam. Sempadan di antara Hijaz dan juga Syria. Sepadan. Busra hari ni dalam negara Syria. Situ ada satu orang kawan aku yang belajar dulu. Dikatakan sebahagian riwayat kata, ni semua geng-geng Waraqah bin Naufal semua. Geng-geng yang sama. Geng-geng yang duk amal ajaran yang betul. Takdir Tuhan, belajar tak lama, meninggal juga yang ada di sempadan Turki dan juga Syria tu. Pergi balik ke Busra. Sampai di Busra tu, dia tengok orang tu tua, tapi dia gagah lagi, kuat lagi. Macam biasa dia tanya orang tua yang di Busra tu, kalau kamu mati, aku nak belajar dengan siapa? Yang ada ilmu macam kamu semua ni. Maka orang tua tu kata, ketahuilah bahawasanya selepas daripada aku mati ni, tak ada dah geng-geng aku yang sekali ni. Aku yang terakhir ni. Dan kamu kena tahu, sekarang ni ialah zaman Nabi akhir zaman. Kalau aku mati, kamu berpindahlah ke Hijaz. 1000 km pula jalanan tu, berapa ribu pergi balik. Saya nak sebut cari kebenaran tu, hati nak cari kebenaran. Pergi balik 1000, turun naik negara. Okay. Orang tua tu kata, pergi kamu ke Hijaz, cari tempat satu kawasan yang penuh ladang kurma, dan situ ada bukit-bukit warna hitam.
Tunggu situ sehingga orang beritahu pada kamu Nabi akhir zaman sampai, iaitu Madinah. Dan aku beritahu pada kamu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Salman Al-Farisi catat apa yang dia tulis, apa yang dia dengar. Kata orang tua tu, Nabi akhir zaman tu dia ada tanda khatam nubuah di antara dua bahu dia, atas belikat dia. Lepas tu tanda yang kedua, Nabi akhir zaman itu dia tidak makan harta sedekah, tak makan. Dan tanda yang ketiga, dia hanya menerima hadiah. Cukup 3 tanda tu kalau kamu jumpa, kamu beriman dengan dia, percaya dengan dia, dia pegang. Tapi yang terakhir ni dia belajar agak lama, sehinggalah orang tua tu bagi pada dia kepercayaan untuk uruskan ternakan, kambing, lembu yang dia ada, unta. Lepas daripada dia tu dah ada kepercayaan, orang tua tu pun dah percaya dengan dia, dia pun dah ada duit sikit. Daripada anak orang kaya jadi miskin, ada duit balik. Ada duit sikit ni, tak lama lepas pada tu meninggallah orang tua tu. Jadi semua kekayaan dia tu diwariskan kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pada waktu tu yang duduk di Busra ni, dia tak tahu macam mana nak sampai ke Hijaz. Dia tanya mana-mana orang yang ada kawasan Busra ni, takut-takut ada orang daripada Hijaz yang datang lalu kawasan tu. Maka ada orang beritahu ada sekumpulan orang Arab daripada Hijaz berada di Busra sekarang. Kalau kamu nak pergi ke Hijaz, kamu minta tolong dia orang, ikut kabilah dia orang. Salman Al-Farisi jumpa dengan kabilah tu. Salman Al-Farisi kata, bawa aku ke Hijaz dan aku akan beri bayaran banyak mana yang kamu nak. Maknanya semua harta tu dibayar kepada orang Arab tu. Rupa-rupanya orang Arab tu dia berniat jahat pada Salman, sebahagian riwayat sebut. Bila mana dia sebut saja nak beri harta tu, dia dah nampak ada lubang-lubang keuntungan yang kita boleh ambil pada dia ni. Dia kata pada Salman, aku akan bawa kamu pergi ke Hijaz. Rupa-rupanya dia hantar utusan nak jual Salman ni kepada orang Yahudi di Khaybar, di Madinah, untuk jadikan hamba. Harta semua dia ambil. Sampai tengah jalan, Salman ditangkap oleh kumpulan Yahudi tu. Rupa-rupanya Arab tu dah deal dengan Yahudi tu. Harta kamu ambil, budak ni kamu ambil. Harta kami ambil, budak ni kamu ambil, jadi hamba. Jadilah Salman hamba kepada Yahudi di Madinah. Waktu tu Nabi tak datang hijrah lagi ke Madinah. 5 tahun dia jadi hamba di Madinah. Sehinggalah tahun yang ke-6 dia jadi hamba, sebahagian riwayat kata Nabi dah hijrah masuk ke Madinah. Anak saudara kepada Yahudi yang jadi tuan dia tu datang berlari jumpa pak saudara dia. Dia kata, hari ni telah sampai seorang lelaki daripada Mekah yang mengaku dia Nabi. Dia yang tengah duk ambil buah kurma tu, tengah duk tuai buah kurma tu, dengar perkataan tu dia jadi takjub. Dia duduk atas, orang kata apa, atas daun kurma tu, dia turun cepat-cepat. Dia pergi tanya anak saudara tu, aina huwa, di mana dia? Tunjukkan pada aku. Jadi tuan dia ni tengok lain macam, apa benda hamba ni, semangat lebih. Dia kata, ma bika, apa yang kena pada kamu? Apa urusan kamu dengan orang yang datang mengaku jadi Nabi tu? Salman Al-Farisi kata, falatamani latmatan syadidan. Dia lempang aku sampai aku rebah atas tanah dengan sebab aku menyibuk urusan tu. Dah lah kena marah, kena lempang pula. Dia tak tahu yang dia lempang tu anak datuk. Anak datuk lah kita kira, sebab dehqan tu kedudukan yang besar. Okay, tapi Salman dia tak pernah guna kuasa anak datuk dia tu untuk masyhurkan diri di mana-mana pun. Okay. Jadi dia pun tunggulah waktu yang baik untuk jumpa Nabi curi-curi. Akhirnya dia dapat peluang dengar Nabi ni uruskan jenazah seorang lelaki Ansar yang meninggal dunia. Dia pun datang ke majlis tu. Hari tu dia tak kerja, dia datang majlis tu. Dia nak tengok badan Nabi tu kat mana yang ada khatam nubuwah tu. Nabi perasan kedatangan dia. Nabi tak kenal Salman. Cuma Nabi tahu something ada pada lelaki ni, dia nak cari sesuatu. Dia duduk dekat dengan Nabi. Dia macam cuba nak tengok badan Nabi. Maknanya Nabi perasan, dia cuba nak tengok. Akhirnya Nabi jatuhkan kain yang menutup badan Nabi tu, jelas nampak khatam nubuwah di belakang. Salman kata, hadzal ula. Hadzihil ula. Ini yang pertama, hadzihil awal. Tanda yang pertama.
Lepas tu dia kerja, dia kumpul sikit makanan, kurma, dia nak beri zakat pada Nabi. Dia nak test, Nabi ambil ke tak. Cukup duit tu, cukup kurma tu, dia bawa ke Nabi. Nabi ada di masjid pada waktu tu. Dia pun kata kepada Nabi, ini zakat untuk kamu. Nabi panggil sahabat, Nabi letak kurma tu, Nabi suruh bahagikan. Nabi tak sentuh satu pun. Salman kata, wa hadhihi tsaniyah, ini tanda yang kedua. Kumpul balik kurma. Lepas daripada tu dia bawa jumpa Nabi, dia kata pada Nabi, ini hadiah. Nabi panggil sahabat, Nabi duduk, Nabi makan sekali. Dia pun kata, wa hadhihi tsalitsah, dan inilah tanda yang ketiga, dan telah sempurna tanda kenabian pada lelaki ni. Dia pun tidak teragak-agak, duduk terus bai'ah depan Nabi. Lepas dia bai'ah depan Nabi, Nabi pun tanya dia asal pada mana. Sebab dia ada pelak Parsi tu, dia orang Parsi, dia bukan orang Arab cakap, tapi bolehlah cakap Arab tu. Okay. Nabi dengar cerita dia tu. Lepas dia masuk Islam, Nabi kata, haza Salman min ali baiti, Salman ini daripada ahli keluarga aku. Kita sambung sikit lagi lepas pada azan ni. Kita sambung cerita tadi. Bila mana Salman dia bai'ah depan Nabi, Nabi kata, inilah Salman daripada ahli keluarga aku. Hadis ni sahih riwayat Bukhari. Sebab tu golongan Syiah dia suka hadis ni. Dia kata Salman Al-Farisi tu ahli keluarga Nabi. Tambah pula Salman tu keturunan Parsi macam dia orang. Tapi Nabi sebut tu sebagai penghormatan kepada Salman. Sebagai penghormatan pada Salman. Nabi tanya pada Salman, sekarang status kamu macam mana? Maka dia kata, aku ni hamba kepada seorang Yahudi. Maka Nabi kata kepada Salman, kamu pergi jumpa tuan kamu, tanya pada tuan kamu, takut-takut dia boleh buat perjanjian baru, kamu ni jadi hamba mukatab. Hamba mukatab ni lah hamba yang ada perjanjian berapa tahun kerja, ada target dia, tanam apa, maka dapat dibebaskan. Mudah cerita, dia buat perjanjian dengan tuan dia yang Yahudi tu. Tuan dia yang Yahudi kata, kamu kena tanam 300 pohon kurma dan semua tu kena menjadi. Kalau tak menjadi, kamu tak akan dibebaskan. Dengar daripada tu, selain daripada tu kena bayar 200 dirham perak. Bayarannya dia kena bayar, pampasan lah pada tuan dia. Beritahu pada Nabi, Nabi minta pada sahabat yang ada kemampuan untuk tolong tanam kurma sekali dengan Salman. Nabi juga tolong. Cuma ada sebahagian riwayat yang daif. Riwayat daif lah dalam sirah.
Nabi ni dia orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Jadi Nabi ni tak ada kemahiran sangat dalam ilmu pertanian. Nabi lebih pandai dalam ilmu penternakan sebab Nabi pengembala kambing. Okay. Jadi ada sebahagian riwayat kata, riwayat ni dhaif lah. Dhaif yang orang kata apa, pertengahan, taklah teruk sangat. Riwayat tu kata Nabi dia tanam kurma tu, beberapa pohon yang Nabi tanam tu, Nabi tanam cara tak betul. Salah Nabi tanam. Dan sahabat pun perasan cara Nabi tanam tu salah, bukan kebiasaan orang tanam. Tapi sahabat tak berani nak tegur. Cuma ada dah sahabat yang duk bercakap bimbang, kalau pokok yang Nabi tanam tu tak menjadi, Salman tak dapat bebas dari hamba. Takdir Tuhan, setahun lepas tu pokok yang Nabi tanam tak betul tu hidup elok. Hidup elok. Itu mukjizat Nabi lah. Tapi riwayat ni dhaif lah. Bukan riwayat yang kuat. Okay. Cukuplah 300 pohon cukup. Sekarang ni duit tak cukup. 200 dirham tak cukup. 200 perak. Okay. Bila mana Nabi balik daripada perang, sebab Salman ni dia tak sempat dengan perang Badar, dia tak sempat sebab dia masih lagi status hamba. Nabi dapat harta ghanimah 1/5 tu Nabi dapat, khumus Nabi dapat, Nabi beri pada Salman. Ada satu ketul perak tu Nabi beri pada Salman. Nabi kata moga-moga ketulan perak ni cukup untuk bayar duit pampasan tu 200 perak. Bila mana ditimbang cukup ngam-ngam 200, maka bebaslah Salman sebagai seorang muslim yang merdeka. Tak lagi jadi hamba. Saya nak sebut pada kita semua, jiwa Salman nak cari kebenaran tu, hati nak cari kebenaran tu, perjalanan yang panjang, makan ribuan kilometer, turun naik Syam, Iraq, Hijaz apa semua, kena tipu daripada anak orang kaya sampai jadi hamba, dan akhirnya merdeka balik. Dan kita boleh tengok orang kata apa, perjuangan luar biasa. Allah Ta'ala muliakan Salman dengan sebab jiwa dia, jiwa nak cari kebenaran. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, yang penting pada seorang manusia ni ialah jiwa ingin mencari kebenaran tu, jiwa hati nak bersama dengan kebenaran. Itu yang akan menjadi sebab kita tak mudah jatuh dengan godaan dan hasutan syaitan. Bukan kata kita tak akan kena, bukan makna kata selamat tak kena langsung, kita mungkin akan kena, tapi kita cepat untuk bangkit dan sedar balik. Itu ialah godaan syaitan. Jadi nak sebut pada kita, itulah perumpamaan hati manusia. Kalau hati itu baik, maka dia akan kekal baik. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain yang bergelumang dengan kejahilan sebelum masuk Islam. Mereka ada jiwa yang baik. Tengok macam mana Amru bin Al-As, dia lawan Nabi, tapi setelah dia ditegur oleh An-Najashi. Kalau tengok antara sebab Amru Al-As ni, Amru bin Al-As dia masuk Islam ni, dia masuk Islam melalui seorang tabi'in. Tabi'in tu ialah An-Najashi, Ashamah An-Najashi, raja Ethiopia ataupun raja Habsyah pada waktu tu. An-Najashi ni para ulama golongkan dia daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, dia tak pernah berjumpa Nabi sekali pun, tak pernah face to face dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat, jumpa dengan Ja'far bin Abi Talib, jumpa dengan Amru bin Al-As. Okay. Kalau kita tengok riwayat menyebutkan, Amru bin Al-As ni jiwa, nak beritahu pada kita, bukan jaminan lah bila mana kita duk buat amal kebaikan ni jiwa kita akan bersih. Kadang-kadang bila mana Tuhan nak seseorang tu jiwa dia bersih, dia akan bersih. Sebab tu ayat Quran sebut wallahu yuzakki man yasha. Allah Ta'ala yang membersihkan sesiapa yang dia nak. Fala tuzakku anfusahum, jangan kamu tazkiyahkan, jangan kamu sangka jiwa kamu paling bersih. Kalau Allah Ta'ala nak palingkan sekelip mata, Allah Ta'ala boleh palingkan. Amru bin Al-As bila mana dia nak masuk Islam, bibit-bibit awal nak masuk Islam tu bila mana dia dihantar oleh Quraisy untuk pergi minta orang-orang Islam yang berada di Habsyah tu, minta dan pengaruhi Raja Habsyah untuk nampakkan Nabi ni orang-orang yang bersama dengan Nabi, dan Nabi tu sendiri ialah orang yang tak baik. Tapi pada waktu tu An-Najashi dah masuk Islam. Dia datang, dia buat propaganda depan An-Najashi. Dia kata berikan pada kami orang-orang yang ikut Muhammad, sebab dia orang ni orang-orang yang akan buat keganasan kalau dibiarkan duduk di luar negara.
luar pada tanah Arab. An-Najasyi kata, ketahuilah bahawasanya pada diri Muhammad itu ada kebenaran dan keselamatan bagi sesiapa yang mengikutinya, dan kecelakaan bagi orang yang lawan dia. An-Najasyi sebut pada Amru bin Al-As. Riwayat Imam Ahmad kata, masa An-Najasyi sebut depan Amru bin Al-As tu, An-Najasyi tu dia pegang tongkat kebesaran dia. Dia tengok Amru bin Al-As tu degil, dia ambil tongkat tu, dia ketuk hidung kawan tu. Mu tolong dengar sikit. Bahasa mudah dia. Tu orang kampung tu, maknanya bahasa mudahnya. Dia bawa kebenaran, dia nak selamatkan kamu dan ahli keluarga kamu. Tapi kamu pilih untuk jadi ahli neraka. Masalah apa kamu? Dia terfikir kata-kata Raja An-Najasyi menghantui dia, sehingga dia balik, dia tak masuk Islam lagi. Ni saya cerita sikit masa-masa yang ada ni. Waktu tu Musailamah Al-Kazzab dah mengaku jadi Nabi juga. Dia balik, dia tanya, dia sampai, dia lepas ditegur oleh An-Najasyi tu, dia balik ke Mekah dengan kawan-kawan dia. Dia tak beritahu lagi hasrat nak masuk Islam dengan kawan-kawan dia tu. Cuma dia duk fikir, apa yang aku nak buat ni sekarang ni, nak bagi rasa yakin lagi nak masuk Islam. Dia pun tanya orang-orang, Muhammad sekarang ni duk bercakap tentang apa? Maka ada utusan beritahu, Nabi Muhammad ni, surah yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah surah Wal Asri, Innal insana lafi khusr. Tu ayat yang baru turun pada Nabi. Jadi orang pun sampai kepada Amru bin Al-As, okay, ni surah yang turun. Dia dengar tu, dia rasa hebat, sebab Amru ni dia orang yang hebat juga bahasa Arab dia. Dia kata hebat kata-kata Muhammad ni, Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i kata Quran ni kalau tak turun satu surah ni saja dah cukup. Orang Arab dia faham lah. Orang Melayu sebut macam tu tak faham lagi. Macam mana yang boleh kata surah yang pendek ni jadi hebat lebih pada ayat yang lain? Sebab orang kita ni kalau sebut Wal Asri nampak majlis nak habis. Tu yang kita nampak. Kita nampak boleh makan tu. Satu lagi dengar imam baca Rabbana atina fid dunya, nak habis tu doa. Yang duk mengantuk dia dah segar balik. Kita tak nampak powernya dua benda tu. Jadi Amru bin Al-As ni dia tengok hebat. Kata-kata Muhammad tu hebat. Ayat-ayat Quran tu hebat. Dia pun tanya, ada seorang kan yang duk mengaku jadi Nabi di Yamamah. Nama dia Musailimah Al-Kazzab. Lalu Amru bin Al-As kata, aku nak pergi dengar daripada yang mengaku jadi Nabi ni pula. Dia pergi ke Yamamah. Musailimah ni sambut dia, sebab dia orang yang ada pangkat. Sambut dia. Lepas tu Musailimah tanya kepada Amru bin Al-As, Madza unzilu ala sahibikum Muhammad? Apa yang telah turun kepada sahabat kamu ataupun ahli keluarga kamu Muhammad? Amru bin Al-As kata, telah turun kepada Muhammad ni ayat yang wajizah balighah. Ayat yang ringkas tapi padat. Dia pun baca Wal Asri innal insana lafi khusr. Bila mana dia baca tu, Musailimah yang mengaku jadi Nabi tu dia tergamam, terpegun. Dia pun akui kehebatan ayat tu, tapi dia diam lama. Fasakata hanian, sebahagian riwayat kata dia diam lama. Dia pun kata pada Amru, dia kata, masa aku diam tadi, Tuhan turunkan pada aku ayat baru lawan Muhammad. Dia nak tunjuk dia hebat juga lah depan kawan tu. Maka dia pun baca ayat dia, Ya wabara innama anta adhnana wa sadara wasairuka hafrun naqara. 3 ayat sama macam Wal Asri. Apa benda maksud ayat tu? Ya wabar, wahai kucing hutan. Wabar tu maksud dia kucing hutan. Wahai kucing hutan, innama anta adhnana wa sadar. Sesungguhnya kamu itu ialah binatang yang telinganya tinggi dan dadanya tinggi. Wasairuka hafrun naqar, dan kerja kamu ialah menggali tanah di padang pasir. Hebat apa? Kita dengar pun apa benda tak tahu lah, hidup mengarut. Amru bin Al-As dia dengar ayat tu, dia kata lamma sami'ta minka hadhil ayah, bila mana aku mendengar daripada kamu ayat ni, laqad alimtu fi nafsi, maka aku telah tahu
annaka kazzabun fil afaq, kamulah pendusta paling besar di sepenanjung tanah Arab ni. Dia bagi cop, memang kamu betul-betul pendusta, bukan kazib, kazzab maknanya tok punya pendusta. Dia balik, lepas tu dia pergi Madinah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Saya nak sebutnya, dia tidak bermajlis dengan Nabi macam Abdullah bin Ubay. Dia tak salat sekali dengan Nabi pun. Dia lawan Nabi, kau dia lawan Nabi, dia konspirasi nak bunuh Nabi lagi. Tapi Allah Ta'ala nak tarik dia ke daerah kebaikan. Sebab apa? Hati yang nak mencari kebenaran tu ada. Jadi nak beritahu pada kita, jaminan seseorang tu kalau duduk dalam kebaikan untuk dia kekal baik sampai dia mati, belum tentu lagi. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, sebaik-baik orang tu ataupun sebaik-baik perkara tu ialah pada penghujungnya. Kita nak kata orang tu baik ialah penghujung hayatnya, baru boleh kata dia baik. Tak boleh nak beri jaminan lagi dia duduk segar elok. Kita doakanlah kebaikan, cuma nak beritahu hati manusia ni dia mudah berbolak balik. Sebab tu sebagai penutup, Ummu Salamah ni dia riwayat satu hadis, dia kata Nabi ni selalu berdoa dengan satu doa yang mana doa tu berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati aku di atas agamamu. Nabi sendiri yang Tuhan jaga hatinya tak lalai, jauh daripada kelalaian, berdoa dengan doa tu, maka kita lebih-lebih aula dan lebih-lebih perlu untuk berdoa dengan doa tu, supaya hati kita tu tak jadi tempat bisikan syaitan, tidak dirempuh oleh godaan hawa nafsu dan juga keburukan-keburukan yang datang daripada bisikan syaitan. Jadi setakat tu saja perbahasan kita malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bahas bab seterusnya, iaitu pesanan jin kepada manusia. Itu yang disebut dalam kitab kita ni lah, penulis sebut. Okay. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.